Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Muhammad Hamizan Hafid bin Saiful Nizam nama diberi. Anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Berumur 12 tahun dan belajar di sekolah rendah agama bersepadu irama. Ketika saya berada tahun 4, saya telah diberi amanah untuk menyandang jawatan sebagai pengawas SPBT. Kemudian pada tahun 2021, saya telah diberi kepercayaan oleh pihak sekolah untuk menyandang jawatan sebagai penolong bendahari Student Leader Board Johor atau SLB dan pengawas sekolah. Saya sangat aktif dalam menyertai pertandingan ko-akademik dan kurikulum peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Saya pernah mewakili sekolah dalam majlis tilawah Al-Quran murid-murid Sekolah Agama Negeri Johor. Saya telah dianugerahkan sebagai ikon Nilam Serap pada tahun 2021. Daripada pengalaman saya menyertai pertandingan dan memegang jawatan yang diamanahkan, keyakinan diri saya semakin bertambah dan termotivasi. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku-buku ilmiah, fiksyen, komik dan bahan digital. Mata pelajaran yang saya gemari ialah sejarah, sains dan geografi. Alhamdulillah, pada hari ini saya menggagas amanah sebagai tokoh Nilam Bahasa Melayu Serat Muar akan membuat resensi sebuah buku yang bertajuk Satelit Kita Bulan. Mengapa saya memilih buku ini? Jom saya bawa rakan-rakan mengeksplorasi tentang bulan. Buku ini dikarang oleh Robert S. Talela, diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbitan Pelangi Sedang Berhad, dan buku ini mempunyai 30 halaman. Buku ini menceritakan tentang penjelajahan ke bulan, gerhana dan struktur bulan. Penjelajahan ke bulan menceritakan bahawa bulan kerap dijelajahi daripada jasa cakrawala lain. Penjelajahan ke bulan bermula 2 tahun selepas pelancaran satelit Sputnik 1 pada tahun 1957, iaitu satelit buatan pertama. Ini adalah titik permulaan bagi zaman agak selepas. Pada tahun 1966, kapal Soviet Luna 9 berjaya mendarat di atas permukaan bulan. Dia telah buka ruang bagi penjelajahan angkasa selepas. Amerika Syarikat memilih untuk menghantar manusia ke bulan di bawah program Apollo. 6 buah kapal angkasa berjaya mendarat. Angkasawan mengambil contoh batuan bulan untuk dibawa pulang ke bumi. Seterusnya, bab gerhana pula menerangkan bagaimana gerhana berlaku. Gerhana matahari dan bulan berlaku apabila bumi melintasi bayang-bayang bulan. Sepanjang tahun, terdapat 2 hingga 7 kejadian gerhana matahari dan bulan. Bayang-bayang bumi menutupi bayang-bayang bulan secara perlahan-lahan. Keseluruhan fasa gerhana bulan boleh mengambil masa sehingga 1 jam setengah. Akhir sekali, struktur bulan pula menerangkan bahawa bulan terbentuk daripada bahan yang lebih ringan daripada bahan yang membentuk bumi. Kepadatan bulan hanyalah 0.6 kali ganda daripada kepadatan bulan ialah 0.6 kali ganda daripada kepadatan bumi. Maklumat yang dikumpul oleh penyidik bahawa terdapat batuan lebur yang berada di bahagian dalam bulan adalah sama seperti di bahagian dalam bumi. Bulan mempunyai 3 lapisan, iaitu kerak bulan, mantel dan teras yang mempunyai bahan yang paling berat seperti besi. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini ialah bumi seperti pendukung kepada manusia, tetapi kita tidak boleh berada di pendukung buat selamanya. Kita haruslah meneroka luar bumi untuk pengetahuan kita. Apa saya boleh terapkan dalam hidup saya ialah setiap sesuatu yang berlaku kepada saya lebih bersyukur dan menghargai, kerana setiap sesuatu yang berlaku itu pasti ada hikmahnya, seperti keindahan bulan menerangi malam. Banyak membaca, kita dihormati. Kalau tidak, kita yang rugi. Kalau saya terpilih nanti, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.